bagaimana boleh kita dengan begitu mudah bila dengar diserahkan konsesi kepada syarikat lain dan sebagainya. Saya nampak macam penjanggahan pasal jawapan bahagian pertama tu, bila dikatakan Brunei beri konsesi kepada ALF dan beberapa syarikat lain, lepas tu tindak balas kita Petronas beri konsesi kepada Murphy Oil, begitu. Tapi pada masa yang sama Timbalan Menteri kata kerja-kerja sedang berlaku dan dihentikan, Lalu kalau kerja-kerja sedang berlaku, berarti bahawa sudah ada kerja, sudah ada konsesi. Saya tak faham bagaimana itu. Terima kasih tanya Doktor. Sebenarnya saya telah menggunakan perkataan eksplorasi. Kerja-kerja eksplorasi ini bermakna kerja belum lagi dijalankan. Eksplorasi pun kerja, dan bila kita buat eksplorasi, ianya merupakan satu kerja yang memakan belanja yang tinggi kerana kita membuat jenis seismik punya survey. Kita letakkan kapal-kapal dengan peralatan yang cukup canggih dengan solarnya, nak dapatkan dia punya underground punya substructure, ada kemungkinan ada minyak ataupun tidak dan sebagainya. Ianya bukan belanja 20-30 ringgit, ianya merupakan belanja yang menelan berjuta-juta, mungkin beratus juta, kerana setiap satu seismic survey itu memerlukan orang-orang yang mempunyai kepakaran. Ianya bukan belanja yang kecil. Lalu kalau kita dah ada kerja-kerja yang sebegini dan kita dah hantar orang-orang pakar peralatan, membuat seismik punya survey, membuat mud logging, membuat various different types of initial punya exploratory punya surveys, dengan izin, saya rasa amat hairan kita membelanjakan perbelanjaan yang begitu tinggi dalam keadaan kita masih teragak-agak, ini adakah ini kawasan kita ataupun bukan kawasan kita. Dan selepas itu bila ada orang beri konsesi kepada syarikat lain, kita just pack our bags and leave just like that. Saya rasa satu perkara yang cukup pelik. Baik, cukup Ahmad. Ini saya dengar bunyi ada latar belakang Petronas, saya nampak ini. Saya ingat dia soalan cari minyak ni memang dia punya proses panjang juga Yang Hormat. Tapi peringkat mana yang Hormat sebut tu? Peringkat dia ada peringkat survey, tengok dia report geologi, lepas itu baru buat cari sebelum cari gali, lepas itu gali. Eksplorasi pun mahal pasal benda di bawah tu beratus meter bawah air. Syalam kalau tak faham, kita nak tengok dia punya strata, geologi dia. Ni tak payah, biarlah Menteri jawab dia, Ahmad. Terima kasih Sahlam. Jadi itulah saya katakan tadi, walaupun ketika itu kawasan tersebut adalah kawasan yang bertindih, tetapi oleh kerana di atas kebijaksanaan yang amat berhormat ke pemimpin kita, yang amat berhormat Perdana Menteri ketika itu, dan Sri Paduka Baginda Mulia Sultan Hassanal Bolkiah, perkara yang bertindih sebegitu sebaik-baiknya diselesaikan dengan cara penyesuaian yang baik. Dan oleh demikian sebenarnya kerajaan telah melantik satu Mbak Menteri, yang soal begitu siapa yang untung lebih, siapa yang rugi? Ya Mak, jangan. Biar beri peluang jawab dulu ya Mak. Nanti dulu. Sebenarnya kerajaan telah melantik, kena bertangan you from Sabah. Kerajaan telah melantik iaitu satu kumpulan yang pakar dalam bidang persempadanan, iaitu yang dipimpin oleh Profesor James Crawford dan Profesor Nico Sirjever. Jadi dalam perkara ini, Datuk Yang Dipertua, jalan penyelesaian bagi perkara ini, masalah besar bertindih ini, seharusnya diselesaikan dengan cara aman dan damai. Dan tadi Yang Berhormat Kinabalu Tangan telah membangkit isu kita menggunakan kekerasan.
Prinsip atau dasar negara kita ialah kita berbaik-baik dengan negara jiran kita. Prinsip kita adalah berbaik-baik dengan negara jiran kita. Maka timbul kita berperang atau tidak dengan negara lain, bagi saya Tuan Yang Dipertua, kita di Kementerian Luar Negeri, that will be the last resort that we will do. Menteri, sedikit boleh pulau sikit? Boleh. Menteri, tadi Menteri bergantung kepada kebijaksanaan. Nama-nama yang disebut tadi, James Crawford ialah antara peguam yang kita lantik yang mana kita kalah. James Crawford, ya, Profesor Adelaide University di Matrix Chambers di UK, tapi kalah. Menteri, saya mohon penjelasan Menteri, sebab saya melihat dalam menggunakan alasan kebijaksanaan itu, saya lihat berbeza pendekatan apabila kita mempunyai kawasan bertindih, apa dipanggil sovereign rights, hak kedaulatan, berbeza dengan sovereignty, iaitu King Gus Allahyarham bergegas ke Thailand dan terbentuklah satu kerjasama eksplorasi bersama, dan itu antara satu-satu perkara yang mungkin di rantau ini satu pendekatan yang amat bijaksana kalau kita boleh ambil dengan keuntungan pada hari ini. Apabila kedua berlaku di antara Cambodia, Vietnam dan kita, pendekatan lain juga diambil. Tetapi apabila di Limbang ini, kebijaksanaan yang diangkat itu seolah kita menyerah. Keuntungan ekonomi pun tak boleh yang paling saya risau ialah bukan Blok L dan Blok M saja, kawasan di atasnya itu. Dari segi perundangannya itu adalah kita juga surrender kawasan di atasnya itu. Dia ada implication of law. Jadi saya mohon isu ini Menteri beri penjelasan kebijaksanaan dikatakan itu, saya tak menafikan, tapi tolong jelaskan agar lebih meyakinkan, kerana nama-nama disebut tadi itu tak menggambar kebijaksanaan tapi menggambarkan kelemahan. Sedikit sambung ya. Saya pun sehaluan dengan beliau pulai. Yang kita guna pakai peguam ini sudah kalah dengan Pulau Batu Putih. Nak kita engage dia lagi, apa pasal? Bagus kita, Putatan pun pakar sempadan kalau atas air ni. Saya ingat lebih baik dia kita appoint daripada peguam yang kita bayar berpuluh-puluh ratus ribu, kalah. Nak engage dia lagi, tak ada ke orang lain yang kita boleh guna pakai? Ya, terima kasih. Dia bagi pada Kota Belud, Shah Alam. Oh, okey. Dah banyak kali dah Shah Alam. Shah Alam tak faham lagi. Itu masalahnya. Ya, macam tak faham. Datuk Yang Dipertua, saya melihat map ini, Datuk Yang Dipertua. Saya rasa Menteri untuk memahamkan kawan-kawan kita di pembangkang ini, tunjukkan dulu map tu. Kalau kita tengok map ini pun, semua orang akan tahu di depan Brunei ni is a corridor tu, perpendicular tu, sempadannya tu. Memang kita dari segi logiknya tidak boleh claim. Tetapi no, you tengok dulu. Sebab itu Tuan Yang Dipertua, sebab itu apa ya? Oh, iPad ni. Apa yang perlu kita ingatkan di sini Tuan Yang Dipertua ialah perbezaan. Nak bercakap-cakap lah apa yang nak ni. Apa yang menjadi permasalahan kita ialah, saya faham kedudukan kerajaan. Ada banyak isu. Saya cuma ingin nak tanya sedikit tentang 2-3 perkara. Banyak isu yang saya ingin bincangkan. Satu, saya nak tahu daripada Menteri, dalam perundangan negara, saya diberitahu bahawa kerajaan negeri Sabah tidak perlu membawa isu ini ke Dewan Undangan Negeri Sabah, sebab tidak berubah persempadanan kerajaan negara kita yang rasmi. Yang keduanya ialah, kalau saya melihat dari segi kedudukan Blok L dan Blok M ini, Yang Berhormat Menteri, dari kedudukan fizikalnya ini, apakah Yang Berhormat Menteri setuju dengan pendapat saya bahawa dari segi kedudukan lokasinya pun kita tahu kita mungkin akan kalah kalau isu ini dibawa ke ICJ atau UNCLOS. Sebab itulah kerajaan begitu prihatin dan pandai. Kita melihat kepada keuntungannya. Prihatin apa? Kepada keuntungannya. Apakah kalau kita bawa isu ini ke Mahkamah Antarabangsa dan kalah dan tidak dapat mendapat tersebut,